Kita fikir nak cakap macam mana. Kalau mereka bagi orang-orang yang mengaji, ada ilmu, tetapi tidak memahami ilmu yang mereka mengaji itu, sebenarnya ilmu yang mereka mengaji itu maksud lepas. Bolehkah dibentangkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala? Tak kala dihadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, seperti surah 27. Berayang elok Dua ayat na pen biasa. Surah 27 ayat 84. Kan? Dia ditanya, awak dah discover ke tentang sesuatu yang meliputi? Dan surah 18 ayat 65, 18 ayat 68. So, ini dia ada sebut sejenis ilmu. Yang ni dia sebut meliputi. Ini dia beritahu, kami telah ajar kepada pemuda itu sejenis ilmu di sisi kami. Tentu tu kataan di sisi kami. Sejenis ilmu di sisi kami. Yang tu kita nak tahu ilmu apa. Yang tu proses yang perlu kita tahu. Apa dia ni yang dikatakan ilmu di sisi kami ni pasal apa? Something special, something is hidden, unsettled conversations, unsettled statement. Kita tak selesai ni dia punya keterangan. Kami telah mengajar kepadanya sejenis ilmu di sisi kami. Lepas tu dari 65 ni nak mai ke 68 ni adalah proses conversation yang menceritakan Nabi Allah Musa alaihissalam nak belajar dengan Mamat ni. Mamat yang telah diajar sejenis ilmu yang meliputi. So Nabi Musa masa tu dah seorang nabi, masih lagi nak belajar tentang sesuatu yang meliputi. Lepas tu dia ni pula jawab, bagaimanakah untuk kamu bersabar jika kamu tidak memahami yang meliputi? So di sini, so bila orang pergi mengaji di negeri Arab, balik ke negeri kita, dia bawa ilmu. Persoalan dia, bolehkah kita hadap Allah Ta'ala dengan ilmu? Bolehkah? Bolehkah tak boleh? So, kalau nak menghadap yang ramai dengan ilmu betul, itu sebab dia ada usul, fiqh, tasawuf. 3 serangkai ni adalah fardu ain. Tak boleh dipisahkan. Kena faham balik-balik. Bila kita cakap bab fiqh, satu pada yang ramai. Lepas tu pula usul ni pula kita bercakap ramai kembali pada yang satu. Okey, kita bercakap bab tasawuf ni pula. Ilmu dia satu kepada yang satu. Aku nak buat baik, aku nak cuci hati aku tak mau mengata kat orang. Walaupun itu sebab ada setengah orang dia boleh cakap macam-macam, tetapi hati dia busuk. Hati dia penuh penyakit. Hati dia penuh muslihat. Hati dia penuh hasad, dengki. Hati dia penuh iri, riak. Hati dia penuh benda-benda yang negatif. Dia akan guna ilmu dia untuk melindung kepribadian dia yang begitu negatif. Dia akan bercakap bab ilmu, tetapi dalam ilmu tu dia hentam orang, ataupun dia akan merendah orang, dia akan menjatuhkan orang. Di sini dipanggil ilmu yang masih lagi berhuruf, bersuara. Sedangkan apa yang ada di dalam hati itu tak berhuruf, tak bersuara. Yang tu kita nak kenal. Itu sebab kita nak mengaji bukan duduk dekat ilmu. Kita mengaji untuk dekat
kenal. Kalau kita duduk dekat ilmu, kita hanya tahu. Hang tahu Mamat tu? Tahu, aku tak tahu pula dia. Dia tu lagu mana? Lagu tu. Takkan hang cakap, oh memang aku tahu dia lagu tu. Dia macam mana hang nampak? Aku nampak. Tetapi bila hang tanya hang kenal dia tak? Kenal tak kenal, tapi aku tahu dia duduk tak mana. Dia duduk kampung tu. Dia menikah dah. Menikah dengan siapa? Yang tu kita tak tahu. Yang tu kita tak tahu. Aku duduk tengok dia bawa naik motor, ada anak seorang. Tu kak dia tu, janda yang dia duduk carry tu. Kak dia nak pergi pasar malam apa, dia tu tak nikah lagi. Oh ya ke? Macam mana hang tahu? Aku dengan dia kawan lama. Saja aku nak tanya hang kenal tak kenal. So, setakat tahu berbeza dengan kenal. Itu sebab dia kata tak kenal tak cinta. So di sini, these positions, sebab dia ada tembok dia. Ilmu ni dia ada tembok dia, dia ada dinding dia. Dinding. Seperti 17 Al-Isra. Surah Al-Isra, surah ke-17 ayat 45. Surah Al-Isra, surah 17 ayat 45. Surah orang mati duk baca tu. Come on. Yasin. Surah Yasin ayat ke-9 dan ayat ke-10 ni. Ini yang duk sebut ni, wasawaun alaihim anzartahum alam tunzirhum la yu'minun. Sini. Hamba baca dekat orang yang mati dah kerah kajung dah. Baca pasal Yasin ni kat depa ni, waktu depa dah kerah kajung dah. Benda-benda ni untuk cerita pasal apa sekalipun. Siapa ni soal dalam kubur ni yang kita nak soal ni dalam kubur ni. Bila dibaca talqin sebentar lagi akan datang apa semua. Bukan dekat mayat tu dah, dekat yang duk hidup lah yang duk dengar tu. So hari ni kita nak cari sewaktu kita hidup ni. Kita nak kenal apa yang berserta diri kita. Kalau nur apa yang berserta diri kita. Kita tak mau jadi penyesalan. Sebab kaedah cahaya, kaedah nur ni kalau kita kaji, tak salah aku, dalam surah Al-Hadid pun ada. Surah Al-Hadid. Surah Al-Hadid surah ke 57. Hampa baca surah tu, dia ada cerita. Dia kata kamu carilah cahaya kamu sendiri. So hari ni surah Al-Hadid ada. Kalau awak buka bab perihal yang tak nampak, semua yang kita sembang ni adalah disebabkan buta. Bukan disebabkan buta biji mata ni. So hari ni apa yang kita nak hurai disebabkan buta dalam seperti surah Al-Araf. Surah 7. Surah 7 Al-Araf ni. Surah 7 ayat 64. Surah Al-Hajj, surah ke berapa? Al-Hajj. Surah Al-Hajj. Surah ke-22 ayat ke, tak salah aku 46 ke. Ni 64. Dan ni dia patah balik 46. Tadi surah 7 64. Dan ni surah Al-Hajj ni surah 22 ayat 46. 64 46. So hari ni kalau kita buta, ni dia. Orang buta pun ada dia pakai kacamata hitam. Padahal dia tak nampak, dia pakai kacamata hitam nak tutup mata dia yang tak nampak. Mata dia yang buta tu dia nak tutup. Tak bagi orang nampak yang dia tu buta. So dia tak kacamata hitam. Inilah. Bukan Michael Jackson tapi Miles Jackson. Okay, alright. So sekarang kita bercakap pasal orang yang tak buta mata batinnya. Okey, seperti yang dikatakan tadi surah Al-Hajj 46, surah Al-Araf surah 7 ayat 64.
Seperti ayat itu tadi, kita nak mencari siapa sebenar diri kita. Kita nak kenal siapa diri kita. Dia lekat dah. Yang ni yang palat ni. Nak kena cuci dengan tina, nak kena beli tina. Bau dia bersih elok. Dia berkedar lagu mana nak tengok. Okey. Gua song seng song yang ngomong trong lo dia lah. Okey, alright. Sesuatu yang disebut tak dipaham. Okey, sekarang ni awak kepala kecil sangat. Aduh, bagi dongga sikit. Okey. Hey Rod, apun? Kira okey lah. Lama tak mungkin saya. Okey. Siapa dia ni? Ni siapa ni? Ni siapa dia ni? Dia tanya. Ni siapa dia ni? Siapa dia? Budak mana ni? Duk mana? Pak dia siapa ni? Anak siapa ni? Umur dia berapa? Kerja apa tak tahu. Duk berkawan dengan siapa ni? Mai dari mana ni? Bagai-bagai lah bila dia dah ada sifat. Orang nampak pada zahir tu dia ada apa? Dia ada dari sini sampai ke sini. Dia ada hayat. Awak pergi tulis orang tu pula dah. Pelik Okey. Dia ada hayat. Orang tu penyambung hayat. Okey. Dia ada untuk tentu. Basar. Dia duduk tahu ni, telinga pula. Dia ada samang. Dia ada ilmu. Hayat, ilmu, samang, basar. Dia ada kalam. Dia ada kudrat. Dia ada iradat. Nampak? Okey. Dari sudut yang kita sembang ni tak saat ni. Dari sudut ni kita baru pecah 7 sifat makni. Okey. 7 sifat makni. Disebab keberadaan 7 sifat makni ni belum lagi hidup, mayat pun ada. Mata orang buta pun ada, telinga orang pekak pun ada, mulut orang bisu pun ada, otak orang brain dead pun ada, hati orang koma pun ada, tubuh badan, segenap tubuh badan orang lumpuh pun ada. Okey? Itu membuktikan ini hanyalah mayat. Belum ada apa-apa lagi. So, disebabkan ini, dia ada, bila dia masuk dalam kaedah 7 sifat makni ni, dia ada proses. Proses dia, process of growing, process of happening. Dia nak buat. Dia ada 53 alam perut, alam ibu ni, perut ibu. Macam-macam lah. Ini bagi orang yang mengaji hakikat insan, dia tahulah dari setitik ayat mani tu ada 7 sifat makni.
Dia nanti proses lah benda tu. Sebab hakikat insan pun kita kena masuk 2 lapis lagi. Kalau setakat baca dapat huruf dan makna ya. So sekarang ni bila sampai tang sini, kita panggil dia ni senang lah. Human. Okay. Alah, buat jarak sangat. Pibuh jarak buat apa? Dipanggil human. Tu buat betul. Terjarak pula tadi. Okay. So, sekarang ni, bila dia manusia, maka dia kena ada identiti. Kena ada kad planet, kad ni, kad nu, kad keplekat, semualah ikutlah suka hatilah. Ni untuk menyatakan, boleh tanya IC dari sini. Nak tengok tarikh lahir bila, proses tadi. Lahir. Dia ada pula tarikh mati bila. Tarikh lahir tahu selepas dilahirkan, tarikh mati tahu selepas mati. Okey. So dan di sini pula dia ada bila dia belum hidup lagi. Bila dia dah hidup, dia ada zat dia. Nyawa dia tak boleh dikaji, tak boleh diproses. Lepas tu sifat dia, asma' dia, afa'al dia. Okey, faham baik-baik. Yang ni lah yang dikatakan zat. Sesungguhnya zat Allah Ta'ala itu menyeliputi 7 petala langit, 7 petala bumi. Surah Zariyat ayat 20, 21. Dan juga berserta dengan kamu. So hari ni kebesaran Allah Ta'ala tu ada menyeliputi 7 petala langit, 7 petala bumi dan barang seisinya, dan juga kebesarannya ada pada diri kamu. So dari sudut ini, kalau kita proses zat, sifat, asma', afa'al, maka pasti dapat. So bila dia sudah ada nyawa, dia sudah hidup, mesti dia ada sifat. Tak ada sifat, dipanggil batal. Ada nyawa, tak ada sifat, dipanggil batal. Ada sifat, tak ada nyawa, dipanggil hampa. Hampa kecewa. Okey? Meranalah. Okey, sekarang bab ni, bila mamat ni telah lengkap dan hidup. Bila dia hidup, keluar anak, mak dia tengok. Dulu boleh scan. Dulu masa belum scan, keluar lepas tengok. Balak apa kan? Lepas tengok laki ke perempuan. Okey. Bila perempuan, asma' dia, kalau keluar anak lepas tengok, loh, dapat anak laki. Lepas rahim. Laki lah. Anak tu lelaki. Rahim. Ataupun depa pun nama dia Rabbi. Ataupun dipanggil nama dia Rosman. Semua laki lah. Anak laki dah tahu tu, okey, ni anak dapat. Tengok pada ni dah ada hidup, tengok sifat dia, sifat laki, baru dia buat asma' dia. Asma' laki, Rahim, Rabbi, Rosman kan, banyak lagi lah kalau kita nak urai. Tengok lah kan, ada perempuan, sifat dia perempuan. Perempuan, P-O-M-P-U-A-N, perempuan. Ada P-O, perempuan. Bila perempuan, nama dia, mereka tak boleh buat nama Rahim. Mak dia kata, tukarlah, tambah Rahimah. Rabbi jadi Rabiah. Rosman jadi Ros. Dia jadi tambah, okey? Jadi dia akan penambahan dia tu jadi perempuan, okey? Di sinilah. So bila ada tu dia ada af'al dia. Af'al dia bila perempuan, dia seperti perempuan lah.
Itu sebab batalnya bila perempuan cuba jadi laki atau laki cuba jadi perempuan dari sudut fiqh. Saya tak cakap dari sudut tasawuf. Saya tak cakap dari sudut makrifah. Okey. Itulah bab tu tadi. So hari ni af'al dia pula bersalahan. Contoh dia ni apa dia? Pencuri ke? Penyanyi ke? Pelakon ke? Pelacur ke? Penarik beca ke? Raja ke? Suka hati. So bila di sini kita tengok baru yang soalan yang pertama ni, siapa dia ni? Mai dari mana? Orang mana? Dia duduk mana? Mak siapa? Pak siapa? Akan diterang dari sudut tiga ni. Okey, dari sudut tiga ni, iaitu sudut sifat, asma, af'al. Ini adalah dikeranakan oleh satu kerana. So lepas cerita lah, macam mana keluarga dia semua putih-putih elok-elok macam orang Melayu, tiba-tiba dia seorang yang gelap. Oh, anak tahu pasal apa? Anak tahu kerana apa? Ni ni sifat asma af'al ni dia dikeranakan oleh kerana dia batu dulu mak dia ni tak ada anak perempuan, batu ada lah keluarga lepas ni buang anak Hindu ni. Bopi lah pak dia belah dia. Jadi dia besar-besar tengok yang tu lah pak dia, yang tu lah mak dia. Walaupun kesudahan dia tahu itu bukan mak kandung dia, tetapi dibesarkan oleh mereka ni, jadi dia merasa itulah mak dia. Walaupun adik-adik dia, kakak-kakak dia tak menyerupai dia. Dia adalah yatim piatu yang dibelah. Bila dia yatim piatu yang dibelah masuk dalam keluarga ni, bagi dia tak akan merasa dia yatim piatu. Pasal umur dia 16 hari dibesarkan oleh dua mak bapak ni. Kok mana pun dia tahu dia ada mak ada bapak. Bila keluarga ni kakak-kakak dia yang 4 orang, adik dia yang 4 orang kehilangan mak bapak kandung mereka, dia pun merasa dia kehilangan yang sama. Kerana dibesarkan di dalam keluarga yang sama. Dari dia tak tahu apa sampai dia tahu apa. Dari dia tak boleh cakap, ada otak tak boleh fikir lagi, ada telinga tak tahu mana baik buruk lagi, mendengar, ada mata tak tahu yang mana baik buruk lagi, ada mulut dia tak tahu mana baik buruk lagi. Umur 16 hari. Ada hati dia tak tahu merasa yang mana bagus tak bagus. Ada tubuh badan dia tak tahu nak bergerak ke belah mana yang bagus, ke belah mana yang tak bagus. Sebab dia masih lagi bayi. 16 hari kot. So, bila dia besar, orang tengok dari segi zat, dari segi sifat asma af'al dia, orang ada boleh menceritakan di satu kerana oleh ke satu kerana. Disebabkan oleh satu sebab. Dikeranakan oleh satu kerana. Tetapi bila zat ini, anak angkat ke, anak kandung ke, dari sudut zat, dia sama sahaja. Dia tidak dikeranakan oleh satu kerana. Dia satu dan serupa. Yang tiga ni, sifat asma af'al ni, infinity and very different. Okay. So, bila orang bertanya tentang diri luar ni, orang boleh bercerita. Orang boleh cerita apa dia, siapa dia, dari mana dia, keadaan dia, pekerjaan dia, personality dia, identiti dia, biodata dia, portfolio dia, every single thing. Dari mana dia mengaji, dia duduk mana, berapa tahun dia duduk di luar negeri, berapa tahun dia balik sini, dia boleh cerita apa. All this about bunch of ilmu di sisi yang ramai. Tapi kita nak cari satu lagi pula Mamat ni. Yau. Masuk. Mana boleh masuk? Silap.
Okey. Danny pula kita nak cari lah. Cahayamu bagaikan sabitang. Alright, kita nak cari Danny pula. Apa yang perlu kita tahu pula pasal dia? Pasal tadi kita boleh cakap, tadi yang kita cakap tadi hak Mamat tadi tu, hak semua orang ni, satu pada yang ramai, ramai pada yang satu. Okey, yang Mamat tu pula, bila dia nak kenal hak ni pula, dia tak ada satu pada ramai, ramai pada satu. Usul dengan tasawuf ni dia berhenti sat. Dia usul dengan fiqh ni dia masuk tasawuf. Kadang dia duk pilih tasawuf lah apa semua kan, ustaz-ustaz. Yang dia duk kata macam apa? Kotak macam acak tasawuf ni. Okey. So kita nak cerita bila dia nak mengenal hak ni pula yang tak nampak biji mata. Basar tak nampak biji mata tapi ada basirun. Okey. Tak nampak telinga, cuping telinga tu sama, tetapi kita persoal tentang sami'un, pendengaran. Tak nampak otak, kepala apa semua ni, tak nampak ilmu, tapi ada alimun. Okey. Begitulah juga dengan kudrat iradat samak basar kalam tadi. Dia ada sifat berlawanan. Kalau nak kaji bab tu, kaji dalam sifat maknawiyah. Okey. Lagu biasa. Kalau ada makni, kena ada maknawiyah. Tidak, kalau ada makni, tak ada maknawiyah, dipanggil hampa. Bungkui pitanam. Kalau ada maknawiyah, tak ada makni, batal. Mana nak ada kenyataan? Batal. So hari ni, bila nak mengenal hak ni, kita nak tahu hak ni. Tadi kita bercakap hak nu, kerja nu, buat nu, kadang buat salah, masuk penjara, keluar, pergi duduk dalam masjid, baiklah. Okey, balik daripada negara Arab, boleh cakap Arab apa semua. Anak aku bagus lah, alim lah. Dia mengetahui lah semua ni. Tapi yang ni kalau dia tak tahu, maka dia hanya boleh mengetahui ilmu satu pada yang ramai, ramai pada yang satu. Tak ada ilmu satu pada yang satu, iaitu nak mengenal hak ni. Hak ni ada mulut, ada telinga, ada apa semua. Dia hak ni tak makan, tak minum, tak tidur. Hak ni lah yang dikatakan kutiupkan separuhku ke dalam jasad Adam. Disebabkan hak ni lah. Jadi bila kita nak tahu hak ni, waktu alam nur dulu, waktu alam dijadikan, dari mana yang mengalami babak tu? Waktu dijadikan, dibuat pengakuan, dari mana yang bersyahadah, dari mana yang menyaksikan, kita nak kenal hak mana. So waktu dia ini, perjalanan dia macam mana, apa yang dia buat, apa yang dia ni, apa yang dikata zatu solah, siapa yang soal ni, semua kita nak kaji mengenal ini. Dia tidak ada di Universiti Azhar, dia tidak ada daripada PhD. Awak pegang PhD, awak pegang degree, awak pegang apa, kalau awak tak mengenal siapa sebenar diri dalam diri awak, awak akan bercerita tentang sejarah Nabi, segala benda-benda luaran yang mana tidak boleh diperbentangkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala itu awak tak boleh berhadapan dengan dia dengan ilmu. Jika awak bawa ilmu, dia hujah. Sebab segenap isi ilmu itu sendiri dia telah mengetahui. So penyerahan apa yang you nak kena buat ni, iaitu awak kena tahu siapa dia ini, apa kerja dia, bagaimana perjalanan.